Mungkin lupa lah yang baru masuk kan, masih lagi daftar. Saya berkhidmat di UPSI Tanjung Malim, Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pensyarah kanan dan juga penyelaras bahagian tahfiz, dan duduk di sini selama 10 tahun dengan tabung haji. Dah lebih 10 tahun, tapi dah 10 tahun pun orang kata dah tua lah. Dah tua, tapi kena kursus juga. Jadi dia ada kena tetap kami perlu ni. Tadi saya dapat makluman minggu depan tabung haji ada di sini. Susah tuan-tuan kalau kita nak dapatkan pihak masjid adakan kaunter terbuka, kaunter yang dibuka. Okey, baik, sebelum kita pergi, untuk makluman, semalam ada dibagi tahu urusan bagi jemaah haji ni bermula daripada tanah suci ni, dia dah urusan dia ni dia pergi kepada 15 step. 15 step, satu. Bermula kita deposit sampailah kita belajar kursus, masuk kursus, dia bagi sampai ke Mekah, kemudian sampai balik. Ada 15 step. Jadi 15 step ni 15 langkah yang perlu ataupun 15 cabaran yang perlu dihadapi oleh jemaah haji. Dan setiap cabaran tu sangat dahsyat lah. Sangat dahsyat. Cabarannya macam hari ni, hari Sabtu. Kan, orang nak habis cuti sekolah, anak-anak nak balik, kita kena datang kursus. Kan, kita pun, itu cabaran yang dari segi dalaman. Kita nampak macam mudah je. Sebab Sabtu dan Ahad ni banyak masa untuk kita uruskan keluarga kita. Tak kira lah urusan tu bagi orang muda, sampailah kita ke akhir usia, banyak benda kita nak urus, kita terpaksa korbankan satu benda yang penting dan kita rasa pengorbanan tu lebih penting. Itu step satu. Paling dahsyatnya di mana tuan-tuan? Paling dahsyatnya di Mina ketika nak melontar. Dahsyatnya ketika nak melontar itulah macam-macam yang akan berlaku kepada diri kita ni, sama ada kita ni tahan dengan ujian Allah dan juga melihat kemampuan kita. Ujian kemuncaknya ketika di Mina masa melontar tu. Bukan masa melontar, sepanjang duduk di Mina tu nanti. Okey? Baik, sebelum tu kita sama-sama bertalbiyah. Saya baca talbiyah, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikutlah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekali lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. La syarika lak, la syarika lak baik. Baik, tiada sekutu bagi-Mu. Setiap jemaah haji, perkara yang paling penting bila dia menjadi tetamu Allah, dalam talbiyah ni, yang kedua tu, rangkap kedua, labbaik la syarika laka baik. Tiada sekutu. Kita ni kena betulkan kita punya akidah kita. First kali masa kalau kita dapat tawaran haji ataupun bukan dapat tawaran haji lah, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda, ibunda, start untuk jadi tetamu Allah,
peri pentingnya kena belajar tentang bab akidah. Kena semak balik akidah kita, kena belajar balik ilmu akidah kita. Kenapa belajar ilmu akidah? Biar kita betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kalau kata kita ni orang yang dah biasa belajar, kita kena pertingkatkan tentang bab akidah kita. Bab tauhid, kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, bab keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah poin penting untuk mendapatkan haji yang mabrur. Kenapa kita nak sebut tentang mendapatkan haji yang mabrur? Poin penting nak dapatkan haji mabrur ni sebab di situlah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dosa-dosa yang kita buat selaku hamba-Nya, yang kita ni memang terdedah kepada segala ujian dan juga terdedah dengan dosa-dosa. Sama ada dosa tu kecil ataupun besar. Ya, yang datang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tak tahu pun apa masalah dia dengan Allah Ta'ala, apa dosa dia lakukan. Sama juga dengan kita. Ya, kita ni banyak dosa dan Allah tutup aib kita. Allah tutupkan aib kita ni. Dan kita ni orang tak nampak lah sebesar mana dosa kita, sedangkan kita tahu dosa kita banyak. Sebab itulah orang pergi ke Tanah Suci Mekah, ataupun orang yang nak menunaikan ibadat haji ni, betul-betul mengharapkan untuk berada di kota suci Mekah. Sebab kota suci Mekah ni kota yang sangat mulia, Allah muliakan. Muliakan bukan kota itu saja mulia. Muliakan siapa yang menjejak kaki langkah ke tanah yang disebut sebagai tanah haram, tanah yang dimuliakan. Baik, untuk hari ini kita dah pergi kepada minggu yang kelima. Dah minggu kelima dah, ada berapa belas minggu sahaja. Dan kalau tolak 5 minggu ni, berapa minggu sahaja lagi. Dan jadual ataupun dia punya isi kandungan setiap minggu ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok memang agak pack lah. Tajuk-tajuk dia agak pack, dan dia bagi, kalau saya tengok dekat sini hari ni dia cerita tentang kandungan dia, pengertian bagi wajib haji. Wajib haji yang kita nak bincang untuk hari ini. Hari tu saya dah ceritakan tentang apa beza rukun dan juga wajib. Kali ini kita pergi tentang wajib haji yang nombor 1, niat berihram. Pengertian dan di bahagian miqat. 2 minggu lepas Ustaz Karim ya? Minggu lepas. Ustaz Karim, 2 minggu lepas saya mengajar, saya ada duduk di situ cerita tentang bahagian miqat. Ada secara tak langsung, saya tunjukkan dekat sini, depan ni. So saya ingat lagi, kita dah sentuh, saya pun dah sentuh. Ya, dah sentuh bab ni, tapi kita refresh balik tengok pengertian dan bahagian miqat. Okey, pengertian dan bahagian miqat. Kena hati-hati ya. Kita pergi ke Tanah Suci Mekah ni, pergi ke sana sampai satu waktu yang lebih kurang kita duduk dalam 3-4 hari, dan kita tanpa perlu bimbingan untuk buat ibadat umrah ni, tiba-tiba kita buat dengan serba inilah orang kata take for granted je lah, buat macam tu. Ramai orang pergi sana macam tu. Maknanya pergi tu buat ala-ala buat saja tanpa merujuk. Sedangkan tabung haji ni ada pembimbing. Walaupun kita tabung haji ni dia tak boleh mampu setiap hari untuk bawa tuan-tuan pergi buat umrah pada waktu boleh buat umrah. Tapi waktu yang dibuat tu, waktu bagi jemaah buat ni kadang-kadang dia terlepas pandang. Ada niat untuk melaksanakan ibadat haji, ada niat nak melaksana sampai dah di sana nak buat ibadat umrah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan bila sampai di sana nak buat tempat niat tu pun dah tak tahu. Ataupun sambil lewa tempat niat tu tak pergi pun untuk berniat. Contohnya, kalau seorang jemaah haji, saya sebut Encik Zul, minta maaf lah ada Encik Zul sini. Ya, Encik Zul sini dah sampai ke kota suci Mekah, dah mengerjakan ibadat haji, ada lagi 3-4 hari ataupun ada lagi 1 minggu berada di kota suci Mekah sebelum dia berangkat pergi ke Madinah. Kenapa pergi Madinah? Itu adalah trip bagi muassasah tabung haji. Muassasah tabung haji maknanya pengurusan tabung haji ni, kita akan pergi ke Mekah, kita akan pergi ke Madinah. Siapa pergi Mekah dulu, siapa pergi Madinah dulu, ada akan kumpulan ataupun grup, rombongan awal, rombongan akhir. Jadi kita akan pergi 2 tempat. Sebab apa 2 tempat? Itu kita faham, kita maklum. Di Madinah adalah kota suci Nabi SAW. Madinah juga kota haram disebut. Sebab tu nama Al-Haramain, kota haram. Okey, baik. Bila sebut tentang kota Al-Haramain ni, adalah pergi ke Mekah. Jadi baik, balik pada cerita Encik Zul tadi, bila dia sampai saja di Mekah, dia dah mengerjakan ibadat haji. Sempurna dia, habis melontar, kemudian balik dia buat tawaf haji dan selesai ibadat haji. Semua jemaah di tanah suci Mekah
baik orang Malaysia ke, baik orang Arab ke, baik yang jemaah yang macam-macam orang ni selesai ibadat haji. Apa mereka buat dengan saki baki yang ada, hari yang ada tu, kalau kata seminggu, maka mereka mengambil kesempatan untuk melaksanakan ibadat umrah. Okey, umrah dia buat. Jadi umrah ni daripada dalam, maksudnya dalam kawasan tanah haram. Kita dah duduk di Mekah. Tempat yang kita duduk ni dia tak panggil hotel, dia panggil maktab. Maktab ni penginapan. Di sana memang mafhum ataupun memang biasa. Perkataan yang biasa kita tak sebut hotel, kita sebut maktab. Okey, kalau orang pergi umrah yang sekarang ni, semalam berlepas, hari ni berlepas, okey, dia sampai sana dia sebut hotel, dia tak sebut maktab. Tu bezanya kita duduk kita mengerjakan ibadat haji di bawah pengurusan tabung haji lah, muassasah, dia panggil maktab. Maktab ni macam rumah kita lah, ada pejabat dia. Okey, kita duduk atas, bawah dia, semua kita duduk di situ. Baik. Dia duduk daripada rumah penginapan dia duduk di maktab dia akan keluar untuk mengerjakan ibadat umrah. Encik Zul, kalau dia nak pergi melaksanakan ibadat umrah, dia kena keluar daripada rumah dia kena naik kenderaan pergi ke tempat niat. Niat ni ada tempat. Okey, niat untuk mengerjakan ibadat haji dan juga umrah ada tempatnya. Maknanya dia sebelum masuk ke kawasan tanah haram, maknanya dia kena keluar daripada kawasan tanah haram. Sekarang Encik Zul berada di maktab. Maktabnya di sekitar kawasan Kota Suci Mekah, maknanya kawasan Masjidil Haram. Okey, maktabnya ada 500 meter sahaja untuk menuju masuk ke Masjidil Haram. Dan maktab penginapan dia ni masih dalam kawasan tanah haram. Jadi kalau dia duduk di kawasan tu, dia kena keluar daripada kawasan tanah haram tu. Dia kena keluar. Kenapa dia kena keluar? Kena keluar daripada kawasan tanah haram untuk dia berniat. Setiap orang yang nak mengerjakan ibadat umrah itu kena keluar ataupun dia kena berniat di kawasan tanah halal lah. Kalau haram lawannya halal. Maknanya border sempadan tanah haram tu dia kena keluar sedikit. Itu tempat miqat. Miqat ni tempat niat. Kita niat tu ada dua tempat, masa dan juga tempat. Kalau ibadat haji, kita ni orang yang nak masuk mengerjakan ibadat haji. Siapa kita? Kita ni penduduk, duduk di Ipoh. Dan ramai-ramai ni katalah penerbangan kita ni satu flight. Dalam dewan ni memang ini semua kita dalam satu flight. Okey, bila satu flight, kita ni confirm lah daripada Malaysia. Bila kita daripada Malaysia, penerbangan kita ni adalah penduduk luar Kota Suci Mekah. Jadi bila penduduk luar daripada Kota Suci Mekah, kita perlu berniat sebelum masuk kawasan tanah haram. Okey, sebelum. Jadi sebelum tu, orang akan tanya ataupun kita akan tanya sebelum tu di mana dan bila. Okey, di mana dan bila. Maksud di mana dan bila ni, kita akan tengoklah dekat sini. Ya. Okey, wajib haji ni diulang balik. Di mana dan bila namanya niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat. Baik, sekejap ya. Saya tunjuk. Ni dia. Ni gambar dia. Okey. Ni hari tu ada kita sebut lah. Kita tengok ya. Kalau bagi jemaah haji, minta maaf saya tak dapat nak bergerak. Yang ini bateri dia habis. So saya duduk sini. Kejap lagi tukar bateri lagi. Okey lah kot. Saya boleh bergerak lah. Baik. Kalau kita tengok dalam gambar ini, baik, kalau kita tengok dalam gambar ni, tuan-tuan tengok ada sebut, dia ada point hijau ni, dia sebut Qarnul Al-Manazil. Kemudian dia sebut Zartun Iraqi, Bir Ali, kemudian Juhfah Ya Lamlam. Okey, ini kawasan ataupun ini adalah tempat, nama tempat. Dan nama tempat ini adalah sempadan memasuki tanah haram. Sempadan, saya ulang balik, sempadan memasuki tanah haram bagi jemaah haji dan umrah yang duduk di luar, duduk daripada luar Kota Suci Mekah. Okey, maknanya that's mean kita lah. Kita duduk di Mekah, kita duduk di Malaysia ni. Tapi kalau kata orang tu mengerjakan ibadat haji dan dia duduk di tanah haram ataupun dia duduk di sekitar kawasan tanah haram, jadi dia kena keluar daripada kawasan itu untuk dia berniat di tempat mana? Tempat miqat disebut, tempat miqat.
dia kena keluar untuk berniat di tempat miqat. Okey, bagi mereka yang duduk yang adalah penempatan sendiri, contohnya kalau kata mereka dah duduk macam kita lah, kita pergi masuk ke tanah suci Mekah dalam keadaan menunaikan ibadat umrah dahulu, namanya haji tamattu. Okey, dah duduk dalam kawasan tu, kita dah duduk 3-4 hari ataupun duduk dalam 1 minggu, dah duduk di kota suci Mekah, duduk di maktab kita, tiba hari untuk wukuf di Arafah, maka kita dah kira orang yang bermukim, duduk di situ. Kita duduk situ. Jadi berniat kita di mana? Berniat kita di penginapan kita tu. Kita berniat sebab kita duduk di situ. Terus kita berniat dan kita akan naik bas, pergerakan kita masuk ke Arafah. Okey, baik. Itu antara tempat-tempat lah. Daripada Malaysia, kita akan melintasi kawasan naik kapal terbang. Biasanya penerbangan ni dijadualkan akan turun di Jeddah. Ya, turun di Jeddah. Jadi Jeddah ni pula, daripada Jeddah nak masuk ke Mekah, dia dalam 45 minit sahaja naik bas. 40 minit. Kalau tak jam, 30 minit. Tapi musim haji dia akan jam. Dia pergi sampai 1 jam setengah. Kadang-kadang dekat 2 jam. Kadang-kadang sangkut kita daripada KAIA tu, di Jeddah tu, airport di Jeddah tu, kita sebut cerita kita 45 minit. Tiba-tiba kena 2 jam dalam bas tu. Tersangkut macam-macam. Ya, bas terlalu ramai, bukan kita sahaja. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau kita dalam dewan ni ada 260 orang ke 300 orang lebih kurang, berapa bas? Satu bas 40 orang. Berapa bas ada? Dekat 9, 7, 8 bas. Jadi itu satu penerbangan. Satu hari masuk berapa penerbangan. Jadi bas yang ada di airport Jeddah ni bukan Malaysia punya grup. Ada Indonesia, ada Brunei, ada China, ada macam-macam negara. Jadi bas akan tersangkut. Dan tabung haji Arab Saudi dia ada pengalaman untuk menguruskan dia ni. Untuk uruskan kita. Pengalaman macam mana pun dia tetap jadi masalah lah. Kan ada bas tersangkut lah, ada orang tertinggal ke. Tunggu bas ikut turn hang sampai patut pukul 10 hang gerak, tiba-tiba 10 jadi 10 minit. Jadi kalau sangkut macam kita dekat highway lah. Kan? Satu kereta potong masuk ke tepi, dah kita slow. Habis semua. Ada orang kata accident, tengok-tengok tak ada accident. Apa yang berlaku kan? Kita tengok rupanya ada satu lori slow. Jadi lori yang slow ni, belakang lori ni dia bawa slow. Jadi orang lain sangkut. Macam tu juga kita di sana. Hujan naik bas ni, mula-mula sekali, dah kita sampai kota suci Mekah tu dah start dah. Sebenarnya dalam kapal terbang pun dah start dah hujan. Duduk dalam kapal terbang tu, dalam flight tu, seatnya, inilah terhad. Macam kita naik, kita duduk seat macam ni. Kecil saja. Yang belum pernah pergilah, yang belum pernah pergi naik kapal terbang. Yang naik kapal terbang dah tahu. Tapi yang naik kapal terbang, ada yang naik hanya 45 minit. Ada yang hanya naik pengalaman yang ada dalam dewan kita ni, ada yang naik kapal terbang pergi ke Indonesia 2 jam saja. 3 jam saja. Belum pernah lama sampai 8-9 jam. Tiba-tiba kita naik tu 8-9 jam. Okey, 8-9 jam duduk macam ni tuan-tuan, perempuan, duduk kursi. Agak-agak macam mana kita nak duduk? Nak kena tidur kepala macam ni. Nyet je, aduh sakit tengkuk. Seat di tengah-tengah ni 4 orang. Bila 4 orang, kita nak potong, nak pergi ke tandas, nak kena lintas 2-3 orang kawan-kawan kita. Itu sikit punya ujian saja. Tapi dia jadi besar kat kita. Allah. Contohnya duduk di tengah-tengah, kita nak buang air besar. Kawan kita sebelah ni, 2 seat ni, tak nak lalu tak boleh. Sebab sempit. Nak kena minta kejut dia, lutut, saya nak lintas. Sekali, ada orang tak nak pergi tandas dah. Insaf lah tak nak pergi tandas. Sebab apa? Masuk tandas kecil, ya Allah. Tak apa dia sebut Allah. Masuk, ya kecil nak mampus katanya. Ini nak pergi Mekah. Jaga semua perkataan kita, lisan kita kena jaga. Ujian Allah Ta'ala. Perkataan-perkataan tak baik perlu dia elakkan. Banyakkan perkataan yang elok-elok. Kurangkan perkataan yang keji-keji yang kita sebut biasa. Kita, ya Allah sempitnya. Masuk tandas tak jumpa paip. Pilih air tak ada dalam kapal terbang. Mana tercapai-capai. Allah hujan dalam hati. Allah hujan. Itu baru naik kapal terbang. Dah sampai turun kapal terbang, naik pula bas. Katakanlah tuan-tuan, naik bas tak ada berekon. Sekarang semua bas ekon. Elok bas kita pula, Allah uji. Orang lain, okey, bas 1, bas 2, bas 3, bas 4, semua elok. Cantik bas kita.
Tiba-tiba yang kita ni ada satu bas. Tingkap macam tu kan. Waktu kita masuk-masuk, Allah ini ke bas kita. Ini saja bas tadi, yang tadi asal tu rosak. Ini bas boleh masuk-masuk kita tengok. Boleh ada lagi tekan loceng tu. Zaman sekarang mana ada tekan loceng? Ui, teringat balik memori. Kita kata. Naik, dah naik tu bau bas. Kita jarang dah naik bas kan? Jarang dah naik bas. Ada seorang dua naik bas lah. Bau bas lah tuan-tuan. Bau diesel tu kan? Kena bas macam tu. Masuk-masuk. Ni pengalaman saya. Masuk-masuk. Dapat orang jemaah yang duduk dalam kapal terbang tu. Sembang. Pak Din namanya. Ini pengalaman saya lah. Sambil-sambil kita tengok dekat sini ni, saya nak cerita. Saya tuan-tuan boleh baca dekat sini ya. Naik. Dia tak boleh naik bas. Dia kata saya tak boleh naik bas. Saya alahan. Alahan habuk. Tapi alahan bas. Allergic bas. Betul dia. Naik dia duduk belakang saya, dia allergic. Bas tu kedang, muntah. Apa benda pakcik? Tak tahan. Muntah dia. Bila muntahlah dekat kain ihram. Dah muntah kain ihram, muntahnya jatuh ke lantai. Dah jatuh lantai, muntahnya mengalir. Bila mengalir ke depan, kita duduk di depan dia. Kaki kita angkat. Apa ini angkat kaki? Angkat je, 2 jam angkat kaki. Allah ujian, Allah, labbaik Allah. Dalam hati yang tak baik ni, mulalah apalah pakcik ni muntah di sini. Plastik, ada tak nak muntah dalam plastik? Contoh dia. Sikit benda dia jadi. Satu bas tu bila cium bau muntah, dia jangkit muntahnya. Wah, sana muntah habis. Hilang labbaik Allah, muntah. Itu berlaku. Nampak macam seronok kita dengar, tapi nak hadapnya tuan-tuan. Habis keluar tu, slipper tu sampai ke depan maktab, keluar tu bau muntah bas tu. Allah, ujian Allah. Ni ujian yang pertama, hari pertama. Belum lagi masuk Masjidil Haram pula tu. Mula dah giling kepala. Tak tahulah. Tuan-tuan, itu antara ujian-ujian yang berlaku. Tuan-tuan, saya pernah pergi ke Mekah. Naik kapal laut tu. Kapal laut daripada Mesir masuk ke belah tempat niat di Hudaibiyah, Shumaisi tu. Okey, dia potong dekat tu. Dalam kapal laut ni, kami naik dengan pelajar-pelajar apa semua. Macam tu juga. Ombak. Mabuk laut, muntah. Habis satu kapal, muntah. Tak tahan. Tu antara ujian paling simple sekali sebab kita tak biasa. Sebab apa jadi muntah? Sebab dalam kapal terbang, dia tak boleh nak tidur. 8 jam. Ujian Allah SWT. Benda simple. Tapi ujian tu sangat besar. Okey, baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sebelum kita tarik kepada tentang niat berihram, pengertian dan bahagian miqat tadi, kita tengok dia kata yang lagi kita nak bincang di sini, wajib haji nombor 2, larangan ihram. Ini juga satu ujian yang besar pada kita. Pergi ke Mekah ni, kita kena tahu ini ujian yang besar. Bukan saja-saja seronok pergi dan bukan saja benda yang kita rasa boleh orang lain buat, tak. Sebab banyak sangat masalah yang berlaku. Banyak sangat kes, banyak sangat isu. Sampai sekarang ni, sampai orang yang pergi umrah, yang pergi DIY sekarang ni kan, ada dengar DIY tu pergi sendiri, tu pun jadi masalah besar. Sebab dia belajar, kebanyakan pergi DIY ni belajar melalui YouTube tu saja. Tak ada berguru. Sampai sana dah tak boleh nak buat. Sampai di sana kita tengok dia pergi masa tawaf, dia akan ambil gambar. Ketika tu dia sedang buat tawaf umrah. Tak boleh. Sebab tu benda-benda ni kena jaga. Okey. Baik, wajib haji yang kedua, hari ini dia nak sentuh tentang larangan ihram. 13 larangan ihram. 13 ni dulu satu waktu, satu hari saja kursus kita. Tak cukup lagi. Tapi ini dah combine-combinekan masa. Tapi kita tak apalah, kita cuba susun lah. Ya. Kemudian dia sebut dam. Tu dam. Dam tu adalah denda. Denda yang kita terpaksa bayar ganti rugi bila kita melanggar pantang larang ihram. Okey, ada tak dam yang kita bukan melanggar pantang larang ihram tapi kena dam? Ada. Nama dam buat haji tamattu. Okey. So sebut dam ni kita fahamlah, dam ni sebab istilah dam ni dalam bahasa Arab darah. Sebab asas dikenakan dam bagi jemaah haji melanggar pantang larang ihram ke ataupun denda yang dia sebut menumpahkan darah. Asasnya adalah buat sembelihan. Jadi sembelih ni dia turun darah. Sebab tu nama dam.
Okey. Kemudian yang ketiga, bermalam, bermabit di Muzdalifah. Ujian besar bermabit di Muzdalifah. Walaupun satu malam, kita sampai waktu maghrib, tiba-tiba sampai dia ada letak di stesen macam mana, berpagar saja, lantainya pasir, tak ada berbumbung, tunggu kita di situ. Orang Perak kata tercongok je di situ. Tercongoklah sampai subuh. Bentanglah tikar, bentanglah plastik yang tabung haji bagi. Di situ memang dinasihatkan, okey duduk tuan-tuan dengan kawan-kawan, dengan isteri apa semua bentang. Di situ banyakkan berdoa. Tapi kita tercongok je, dah tak tahu nak doa ustaz. Tadi di Arafah dah doa habis dah. Habis idea katanya. Di situ duduk dengan tak ada apa-apa. Ada tandas, tandasnya satu kongsi 70 orang contohnya. Satu tandas kongsi 100 orang. Kalau kita selepas mabit di Muzdalifah, kita akan mabit di Mina. Melontar di Mina. Tidur 3 malam di Mina. Ini yang kata satu ujian yang besar. Tandas utamanya. Tandas tu ada 2, 3 kongsi 100 orang. Pagi-pagi agak macam mana? Tadi pagi kita buang air. Bangun-bangun pagi biasa buang air. Seorang kita tak ada beratur. Ini bangun-bangun tengok ada 15 orang. Dah tak tahan lah. Dah tak tahan tu ujian besar pada kita. Macam mana nak buat ni? Masuk tandas, tengok-tengok habis. Air tak ada. Tengok-tengok najis penuh. So ini. Kata tu kan. Salangan. Dalam TikTok tu kan. Tak putih pula tu. Masuk-masuk. Tak lalu. Dah lah kita ni. Ujian Allah Ta'ala. Ya Allah. Saya pergi tuan-tuan. Masa tahun 1996 sampai sekarang. Lebih kurang macam tu je pengurusan di sana. Macam tu je. Masa saya pergi tu lagi lah, tandas tu, kalau kita tandas cangkung tu, bukan tandas duduk, tandas cangkung tu, pattern macam tu kan. Dulu lubang je, buka-buka lubang. PVC lubang tu. Nak setting masuk tu tak boleh. Macam mana gaya ni? Itu muda, kalau kita dah berusia, lagilah, lepas je lah. Boom, tepi tak kena. Bukan seorang, masuk tandas ada 5, habis kiri kanan. Masuk-masuk, Allah tengok dalam tandas sebut Allah. Macam telan liur rasa. Tuan-tuan, itu ujian. Sekarang, dia adalah tandas macam tu. Tapi tetap juga pengurusan dia macam tu. Sebab dia guna setahun sekali saja. Masa tu ujian.